Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita belajar dalam kelas sejarah hari ini, dan kelas hari ini cikgu nak ajar pada kamu bab 4 tingkatan 5, iaitu topik berkaitan Malayan Union. Malayan Union ni salah satu topik yang penting yang keluar dalam state raya untuk 2020. Jadi cikgu nak terangkan pada kamu dengan lebih jelas mengenai topik Malayan Union supaya kamu lebih bersedia tentang apakah soalan yang mungkin keluar berkaitan Malayan Union. Okey, bila membincangkan tentang Malayan Union, kamu kena tahu 5 perkara. Ada 5 perkara yang jadi sasaran untuk soalan berkaitan Malayan Union. Sama ada soalan objektif, soalan struktur ataupun soalan esei. 5 perkara ni ialah: yang pertama, kamu kena tahu tentang maksud Malayan Union. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan Malayan Union? Perkara kedua, kamu kena tahu tentang sebab-sebab. Okey, sebab-sebab pengenalan Malayan Union. Maksud dia, mengapakah British memperkenalkan pentadbiran Malayan Union pada 1 April 1946. Perkara ketiga, kamu kena tahu tentang ciri-ciri Malayan Union. Apakah ciri-ciri Malayan Union? Okey, perkara keempat, kamu kena tahu tentang reaksi Malayan Union. Okey, reaksi Malayan Union. Reaksi ni dia terbahagi kepada dua. Ada golongan yang menentang dan ada golongan yang menyokong. Dia terbahagi dua. Reaksi golongan yang menyokong dan reaksi golongan yang menentang. Dan bahagian ni, kamu kena tahu tentang apa sebab ada segelintir masyarakat di Tanah Melayu ni yang menyokong pentadbiran Malayan Union, dan apakah sebab atau faktor kebanyakan golongan orang Melayu menentang pentadbiran Malayan Union ni. Bermaksud bahagian reaksi ni, kamu kena lebih faham, lebih detail tentang isi kandungan mengapa pentadbiran ini diterima dan ditolak oleh masyarakat di Tanah Melayu. Dan terakhirnya, kamu kena tahu tentang cara penentangan. Okey, tentang cara penentangan. Apabila golongan majoriti orang Melayu menentang Malayan Union, apakah cara yang digunakan oleh orang Melayu untuk menentang Malayan Union? Okey, untuk kelas yang pertama ni, cikgu akan terangkan 3 dulu, okey, iaitu maksud Malayan Union, sebab-sebab pengenalan Malayan Union dan ciri-ciri Malayan Union. Okey, 2 ni kita akan buat kelas yang berasingan untuk kamu fahamkan. Okey, so cikgu akan terangkan perkara yang pertama dan perkara yang sehingga perkara yang ketiga dahulu. Okey, kita tengok Malayan Union maksud Malayan Union. Okey, Malayan Union ni adalah satu pentadbiran yang British perkenalkan di negara kita pada 1 April 1946. Tarikh April Fool. Okey, mengapa British memperkenalkan Malayan Union, pentadbiran bentuk Malayan Union ni, padahal British menjajah negara kita bermula sejak 1786 dengan tipu helah Perancis Light mengambil Pulau Pinang. Okey, mengapa pentadbiran ini diperkenalkan pada tahun 1946? Apakah maksud pentadbiran Malayan Union? Okey, untuk pengetahuan kamu, sebelum British memperkenalkan Malayan Union, sejak British masuk ke negara kita, British memecahkan negeri-negeri Melayu kepada 3 unit politik. 3 unit politik, iaitu negeri-negeri Selat, negeri-negeri Melayu bersekutu dan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Okey, cikgu akan terangkan macam ni. Okey, kita padam ni dulu. Kita tengok sebelum British memperkenalkan Malayan Union, Tanah Melayu ini, Tanah Melayu, okey, dibahagikan kepada 3 bentuk pentadbiran, iaitu negeri-negeri Selat, negeri-negeri Melayu bersekutu dan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Kamu nampak negeri-negeri Selat, 3 huruf, bermaksud 3 negeri. Negeri yang berdekatan dengan Selat Melaka, Pulau Pinang, Singapura, Melaka. Ni negeri awal yang British ambil di negara kita.
Kemudian negeri-negeri Melayu bersekutu, 4 huruf, 4 negeri. Negeri yang kaya dengan biji timah yang menjadi sasaran British untuk menjayakan revolusi perindustrian dalam penguasaan bahan mentah iaitu biji timah. Negeri apa? Negeri Selangor, Perak, Pahang dan negeri Sembilan. Nampak 4 huruf, 4 negeri. Okey. Kemudian negeri-negeri Melayu tidak bersekutu adalah negeri-negeri yang agak miskin, yang tidak mempunyai bahan mentah yang diperlukan oleh British, tetapi British terpaksa ambil kerana dia takut adanya kuasa barat yang lain bertapak di tanah Melayu dan mengganggu proses imperialisme British di tanah Melayu. Maka British terpaksa ambil negeri Melayu bersekutu tu, iaitu negeri apa? Negeri Perlis, Kedah, Terengganu dan Kelantan. Okey. Johor masuk ke dalam negeri-negeri Melayu bersekutu ni kerana Johor bukan negeri yang miskin. Tetapi Johor lambat dia jajah oleh British kerana kebijaksanaan Maharaja Johor iaitu Maharaja Abu Bakar. Setelah Maharaja Abu Bakar mangkat meninggal dunia, barulah penjajahan British bermula di Johor pada tahun 1919. Jadi Johor antara negeri Melayu yang lambat, maka dikategorikan di bawah negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Ingat balik tadi negeri-negeri Selat adalah negeri Melaka, Pulau Pinang dan Singapura. Okey. Kemudian negeri Melayu bersekutu iaitu Perak, Pahang, Selangor dan negeri Sembilan. Okey, nampak Bermula penjajahan British pada 1786 sehingga sebelum milenium ini diperkenalkan, British memecahkan negeri-negeri Melayu kepada 3 unit politik ni, iaitu negeri-negeri Selat, negeri-negeri Melayu bersekutu dan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Sistem politik British ini dianggap tidak berkesan. Kenapa tidak berkesan? Sebab hanya dalam masa lebih kurang 70 hari British kalah di tangan Jepun bermula pada 15 Februari 1945. Ingat Jepun datang menjajah negara kita, menyerang negara kita dari arah utara. Apabila Jepun mendaratkan tenteranya di Singgora Patani, melebarkan sayap tenteranya, penguasaan tenteranya mengikut arah jalan darat dan laut serta udara, maka dalam masa 70 hari, Jepun berjaya menguasai seluruh negeri di tanah Melayu, Singapura, Sabah dan Sarawak. Bermaksud sistem pertahanan British, sistem pentadbiran British bukan satu sistem pentadbiran yang hebat yang mampu mengekang kedatangan Jepun. That's why bila Jepun menyerah kalah, maka setelah British masuk ke negara kita, waktu itu berlaku keganasan selama 14 hari yang dicetuskan oleh PKM dan MPAJA. Okey, untuk menamatkan keganasan dan huru-hara yang dibuat oleh PKM dan MPAJA, British memperkenalkan pentadbiran bentuk tentera yang dikenali sebagai British Military Administration. Pentadbiran tu tak lama sebab setelah beberapa anggota MPAJA meletak senjata, menyerah kalah, maka British menukarkan British Military Administration ataupun pentadbiran tentera British itu kepada satu pentadbiran baru dikenali sebagai Malayan Union. Okey, Malayan Union. Malayan maksud dia tanah Melayu. Union adalah penyatuan, kesatuan, pergabungan. Okey? So bila ditanya apakah maksud Malayan Union? Malayan Union bermaksud penyatuan, penyatuan 11 negeri di tanah Melayu kepada satu bentuk pentadbiran. Penyatuan 11 negeri di tanah Melayu kepada satu bentuk pentadbiran. Ingat sebelum ini British memecahkan negeri-negeri Melayu bermula dari Perlis sampai ke Singapura kepada 3 unit pentadbiran. Sekarang British nak combine ke semua negeri-negeri Melayu ini dari Perlis ke Johor, tidak termasuk Singapura. Ingat ni tidak termasuk Singapura.
Penyatuan 11 negeri bermula dari Perlis sehingga ke Johor. Ingat tanah Melayu dulu ada 11 negeri sahaja dari Perlis hingga ke Johor. Sekarang ada 12 negeri. Sebab apa? Sebab negeri Selangor itu dipecahkan sedikit untuk membentuk negeri wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Okey, so dulu dari Perlis hingga ke Johor cuma 11. Penyatuan 11 negeri di Tanah Melayu kepada satu bentuk pentadbiran diketuai oleh seorang ketua British. Diketuai oleh seorang pegawai British yang dikenali sebagai Gubernur. Okay. Dan Gubernur pertama yang dicadangkan untuk memegang jawatan mengetuai pentadbiran Malay ini adalah Sir Edward Gen. Sir Edward Gen. Hati-hati nama-nama tokoh ni kadang-kadang dia boleh keluar soalan objektif dan dia boleh keluar soalan struktur. Siapakah Gubernur Malaysian yang pertama? Okey. Kemudian paling kamu ingat, bila British menyatukan 11 negeri bermaksud kurang satu negeri, betul? Iaitu Singapura. Okey. So dalam pentadbiran Malaysian, Singapura diasingkan. Singapura kenapa diasingkan? Sebab Singapura adalah pelabuhan perdagangan dan pusat perniagaan British yang terpenting di rantau Asia Tenggara. Maka British asingkan Singapura daripada negeri-negeri Melayu untuk jadi satu kuasa center di situ bagi British memantau pentadbiran negeri-negeri di tanah Melayu. Okay, so cikgu nak bagi maksud yang begitu jelas. Yang kalau ditanya tentang maksud milenial 2 markah, actually you can score dah 2 markah sebab maksud yang jelas. Perkara kedua kita nak tengok adalah apakah sebab British nak satukan 11 negeri ni? Kenapa tidak dari dulu? Kenapa dulu dipecahkan kepada 3 unit pentadbiran? Sekarang kenapa dia nak satukan, dia nak combine, dia nak menyatukan semua ni kepada satu bentuk pentadbiran sahaja? Okey. Perkara kedua kita belajar tentang sebab. Ni perkara pertama Perkara kedua, sebab. Okay. Sebab pengenalan. Okay. Mengapakah British nak menyatukan 11 negeri ini? Yang pertama, bertujuan untuk menjimatkan kos. Menjimatkan kos. Kos apa yang dapat dijimatkan oleh British bila dia menyatukan 11 buah negeri ni? Kos pentadbiran. Nampak bila kami sebut contoh, maka ini adalah markah. Kos pentadbiran dapat dijimatkan. Kenapa kos pentadbiran dapat dijimatkan? Sebab sebelum pengenalan milenial, pembentukan ataupun pengenalan 3 unit politik ini menyebabkan British terpaksa melantik 4 orang residen di negeri Melayu bersekutu, 5 orang penasihat di negeri Melayu tidak bersekutu, Gubernur Jeneral dan Resident Councillor di negeri-negeri Selat. Maka itu menelan kos yang banyak untuk pengajian pegawai-pegawai British dan menyebabkan sistem pentadbiran berbeza-beza. Dan inilah satu kelemahan yang menyebabkan British kalah kepada Jepun. Satu mimpi ngeri buat kuasa barat seperti British kalah di tangan satu kuasa dari timur. Maka dalam milenial ini, British menyatukan 11 negeri diketuai oleh hanya seorang pegawai British. Maka ini dapat menjimatkan kos pentadbiran British. Okey, itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua, kenapa British dapat memperkenalkan milenial? Sebab yang kedua, kerana British ingin mengawal kuasa politik Melayu. Okey, mengawal kuasa politik Melayu. Sebagai imperialis barat, okay, British mengetahui bahawa setiap negara jajahan di Asia Tenggara mempunyai pemerintah, iaitu mempunyai sultan dan pembesar sendiri yang telah mengetuai pentadbiran di peringkat pusat ataupun di peringkat wilayah di negara-negara di Asia Tenggara termasuk negara kita.
Okey, bila British datang ke negara kita, tujuan utama mereka adalah menguasai kekayaan bahan mentah. Kerana bahan mentah yang ada di rantau Asia Tenggara ini sangat diperlukan oleh negara-negara barat dalam menjayakan revolusi perindustrian. That's why British perlu memastikan penguasaan bahan mentah di negara kita itu berlaku pada tahap yang maksimum. Untuk menguasai kekayaan bahan mentah, maka British harus menafikan kuasa sultan dan pembesar selaku pembesar ataupun pemerintah tradisional di negara kita atau di negara Asia Tenggara. Maka untuk mengawal kuasa politik Melayu, menafikan kuasa raja dan pembesar Melayu sebagai pemerintah tradisional di negeri-negeri Melayu, maka British harus memperkenalkan Melayunian yang diketuai secara tunggal oleh kuasa politik British, iaitu diketuai oleh Governor. Okey, apa tujuan dia? Mengawal kuasa politik Melayu. Kenapa diperlu kawal kuasa politik Melayu? Untuk memastikan penguasaan bahan mentah. Okey, memastikan penguasaan bahan mentah yang berterusan, maka British harus menafikan kuasa orang Melayu sebagai pemerintah tradisional di negeri-negeri Melayu. Okey, menafikan kuasa sultan dan pembesar. Okay. Ini sebab yang kedua. Kenapa British nak perkenalkan Melayunian? Kenapa British nak satukan 11 negeri di bawah satu unit pentadbiran diketuai oleh Governor? Okay? Why? Sebab nak kontrol kuasa politik Melayu. Okey, sebab yang ketiga pula. Sebab yang ketiga, kenapa British memperkenalkan Melayunian? Bertujuan untuk membentuk pentadbiran yang seragam dan licin. Okey, membentuk pentadbiran yang licin. Okey, kenapa Melayunian dikatakan akan melicinkan pentadbiran, akan menyeragamkan pentadbiran? Kerana sebelum pengenalan Melayunian, British telah membentuk 3 unit politik ini. 3 unit politik ini mempunyai konsep dan pentadbiran yang berbeza di negeri-negeri Melayu. Di mana di negeri-negeri Selat, Resident Councillor dan Governor General mentadbir pentadbiran negeri Selat. Di negeri-negeri Melayu Bersekutu, pentadbiran diketuai oleh Resident. Dan di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, pentadbiran diketuai oleh penasihat. Sistem pentadbiran itu agak berbeza walaupun berketua dan berkonsepkan pentadbiran British. Maka sekarang British nak satukan 11 buah negeri untuk memudahkan pentadbiran, mengatur pembangunan dan memperkukuhkan sistem pertahanan. Sebab ketika British memecahkan 3 unit politik ini, maka sistem pertahanan menjadi tidak kukuh. British tidak menumpukan kekuatan pertahanan di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Sebab negeri ini miskin, kurang dari segi bahan mentah yang diperlukan oleh British. British hanya fokus kepada negeri-negeri Melayu Bersekutu yang kaya dengan biji timah dan negeri-negeri Selat sebagai pelabuhan. Maka bila British tidak mengukuhkan sistem pertahanan di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, that's why perisik-perisik Jepun mengadakan risikan dan sebab tu Jepun menyerang tanah Melayu dari arah utara kerana sistem pertahanan yang tidak lengkap atau tidak tersusun oleh British. Maka selepas kekalahan British di tangan Jepun dan selepas Jepun balik ke negara mereka, maka British memikirkan bahawa mereka perlu menyatukan 11 buah negeri ini untuk membentuk pentadbiran yang licin dan seragam. Okey, memudahkan pentadbiran British. Okey, terhadap semua negeri di tanah Melayu. Semua negeri di tanah Melayu. Okey. Sebab yang keempat, kenapa British memperkenalkan Melayunian ini bertujuan untuk membentuk bangsa Malayan Union. Okey, membentuk bangsa Malayan Union. Malayan Union. Ramai student yang tak faham, dia akan tanya, cikgu apa maksud untuk membentuk bangsa Melayunian? Dia macam ni.
Ketika British datang ke negara kita, mereka mengetahui bahawa penduduk asal negara kita ialah orang Melayu dan orang asli. Kemudian bila berlakunya perkembangan ekonomi dagangan, British membawa masuk imigran Cina dan India secara beramai-ramai sehingga mereka menjadi kaum kedua dan ketiga terbesar di negara kita sehingga kini. Dan kenapa British sangat memerlukan mereka? Kerana golongan imigran Cina dan India inilah yang menjayakan ekonomi dagangan yang diperkenalkan oleh British di tanah Melayu. Contohnya, apabila British memajukan sektor perlombongan biji timah dan British memajukan sektor perladangan getah, British membawa masuk beratus ribu imigran Cina dan India bagi mengusahakan lombong biji timah dan getah. Dan mereka ini sangat diperlukan oleh British bagi menjayakan ekonomi. That's why British nak mereka menjadi rakyat tanah Melayu, menaruh taat setia yang tinggi terhadap tanah Melayu, dan British ingin menyamatarafkan mereka dengan orang Melayu bertujuan untuk membentuk bangsa Malayan Union. Bukan lagi dikategorikan kepada bangsa yang berbeza, bangsa Melayu, Cina dan India, bukan lagi. Tetapi British akan menyamatarafkan semua penduduk tanah Melayu membentuk bangsa Malayan Union. Kenapa? Untuk memastikan penguasaan ekonomi dan tenaga kerja. British perlukan golongan imigran ini bagi mengusahakan ekonomi dagangan yang diperkenalkan oleh British. Dan sebab yang terakhir, kenapa British nak satukan 11 buah negeri di tanah Melayu ni membentuk pentadbiran yang dikenali sebagai Malayan Union, kerana British beranggapan bahawa ini merupakan langkah berkerajaan sendiri. Langkah berkerajaan sendiri. Ini alasan pembohong yang digunakan oleh British, alasan pembohong antarabangsa yang biasa cikgu cakap. Kenapa? Sebab konon-kononnya bila British membentuk Malayan, konon-kononnya bertujuan untuk melatih penduduk tanah Melayu, membentuk kerajaan sendiri, menerajui pentadbiran sendiri. Padahal Malayan Union ini membunuh negara dan bangsa Melayu, menafikan kuasa raja-raja Melayu dan pembesar Melayu, dan menafikan hak orang Melayu sebagai penduduk asal. Apabila disamatarafkan dengan imigran Cina dan India, malah ekonomi tanah Melayu tidak berhak diwarisi dan dinikmati oleh penduduk tanah Melayu, tetapi diraih, dieksploitasi, dikuasai, dimonopoli 100% oleh British. Maka alasan ni adalah alasan pembohong antara bangsa British. Konon-kononnya nak melatih penduduk tanah Melayu cara mentadbir atau untuk berkerajaan sendiri. But at the same time, benda ni sebenarnya membunuh hak dan bangsa Melayu di tanah Melayu. Okay? So, ada 5 sebab kamu belajar tentang kenapa British memperkenalkan Malayan. Kenapa British nak menyatukan 11 negeri di tanah Melayu kepada satu bentuk pentadbiran. Sekarang kita tengok ciri-ciri. Kalau kamu dah faham tentang sebab dan maksud, kamu sebenarnya dah boleh buat untuk ciri-ciri Malayan Union. Okey, kita tengok perkara ketiga. Ini cikgu padang. Okey. Kita tengok perkara yang ketiga, ciri-ciri Malayan Union. Ciri-ciri MU. MU ni bukan Manchester United tak, Malayan Union. Okey, daripada sini kamu dah boleh reka ciri dia. Okey, kalau keluar soalan, jelaskan, senaraikan ciri-ciri Malayan 4 markah. Sebenarnya kamu dah boleh ambil daripada sini. Ciri yang pertama Malayan. Okey, ciri yang pertama, 11 negeri Melayu digabungkan, disatukan. Okey, 11 buah negeri Melayu disatukan bermula dari Perlis sehingga ke Johor. Ciri yang kedua, Singapura diasingkan. Singapura diasingkan. Okey. Ciri yang ketiga, diketuai oleh Gubernur. Okey, diketuai oleh Gubernur. Ciri yang ketiga. Okey,
Ciri yang keempat, nampak senang kan nak buat sebab benda dia ada. Ciri yang pertama, 11 negeri Melayu digabungkan. Kedua, Singapura diasingkan. Ketiga, Melayu Union diketuai oleh Gubernur. Okey, dan ciri yang keempat, kerakyatan yang longgar. Sebab kenapa? Sebab British nak membentuk bangsa Malayan Union. Maka dia perlu melonggarkan kerakyatan untuk imigran Cina dan India supaya mereka menjadi rakyat tanah Melayu. Maka ciri yang keempat, kerakyatan yang longgar mengikut prinsip jus soli. Okay, mengikut prinsip jus soli. Bermaksud mengikut prinsip jus soli ni, sesiapa yang lahir pada 1 April 1946 automatik adalah rakyat tanah Melayu. Okey, kemudian yang kelima, ciri yang kelima, Sultan. Okay. Sultan tidak lagi berhak untuk menjadi ketua pentadbiran. Sultan langsung dinafikan hak. Nampak tujuannya sebab nak mengawal kuasa politik Melayu. Maka untuk mengawal kuasa politik Melayu, British harus memastikan Sultan dan pembesar Melayu hilang hak dalam pentadbiran. So, dalam Melayu Union ini, Sultan hanya berhak menjadi ahli dalam Majlis Raja-Raja. Okay. Sultan cuma menjadi ahli majlis raja-raja yang hanya berkuasa dalam adat dan agama Islam. Adat dan agama Islam. Okey. Bila Sultan hanya menjadi ahli majlis raja-raja, maka di peringkat negeri, siapa yang mentadbir Melayu Union ni? Sebab di peringkat pusat diketuai oleh Gubernur. Okey, cikgu sambung ke atas. Dia ciri yang keenam. Di peringkat negeri diketuai oleh Pesuruhjaya Negeri. Diketuai oleh Pesuruhjaya Negeri. Dan tentu-tentulah Pesuruhjaya Negeri ini adalah pegawai British. Sebab British memang nak kawal kuasa politik Melayu, maka tiada sebarang jawatan yang akan ditawarkan kepada orang Melayu atau kepada pembesar Melayu atau kepada Sultan Melayu. Maka di peringkat negeri, British melantik Pesuruhjaya Negeri diketuai juga oleh pegawai British. Okey. Ciri yang ketujuh, cikgu tambah boleh tambah lagi ni. Ciri yang ketujuh, British membentuk dua majlis, iaitu Majlis Undangan Malayan Union dan Majlis Eksekutif. Majlis Undangan dan Majlis Eksekutif. Okey. Ini saja kelas yang cikgu bagi tahu untuk kelas pertama mengenai Malayan Union. Kelas kedua nanti cikgu akan terangkan tentang reaksi Malayan Union. Okey, so kelas yang pertama ni cikgu terangkan maksud, sebab pengenalan Malayan Union dan ciri-ciri Malayan Union. Okey, terima kasih kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye-bye.